Impian untuk membawa pulang emas Olimpik pertama negara telah lama kita sasarkan. Pencapaian terbaik adalah apabila kita berjaya membawa pulang satu pingat perak untuk acara badminton dan satu pingat gangsa bagi acara terjun. Walaupun kita memiliki barisan jaguh atlet yang digeruni di peringkat antarabangsa, namun mengapa impian emas ini masih lagi menjadi impian dan tidak berjaya direalisasikan. Jadi hari ini, dalam Bicara Kampus, kita akan berbicara tentang peningkatan mutu sukan. Terus bersama Bicara Kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia saya ucapkan kepada anda yang bersama-sama kami dalam rancangan Bicara Kampus. Seperti biasa, hari ini kita akan mengupas isu tentang perkara yang berlaku dalam negara bersama saya Muhammad Syamsul Saleh selaku perantara anda mengupas isu berkenaan peningkatan mutu sukan. Banyak yang mungkin akan kita bincangkan tentang sukan dan saya yakin dan percaya perbezaan agama, budaya, warna kulit dan sebagainya ini tidak akan pernah memisahkan kita untuk membincangkan isu mengenai sukan kerana ini adalah salah satu medium perpaduan yang digunakan di negara kita adalah negara Malaysia. Jadi bersama-sama saya hari ini adalah 3 orang panel yang saya yakin dan percaya mampu untuk mengupas isu ini dengan lebih teliti dan mendalam. Saya perkenalkan panel kita yang pertama iaitu Dr. Saharudin Haji Ismail iaitu Setiausaha Bahagian Sukan Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Kita beri tepukan kepada Dr. Saharudin. Baiklah, panel kita yang kedua adalah saudara Iqbal Ismat bin Nordin iaitu mahasiswa dari Universiti Putra Malaysia. Tepukan kepada Iqbal. Dan panel kita yang ketiga ialah saudara Liao Keng Guan, itu mahasiswa dari Universiti Nilai. Tepukan kepada Liao. Baiklah, hari ini Studio 1 telah pun menerima kunjungan rakan-rakan mahasiswa yang datangnya dari Universiti Nilai. Tepukan kepada diri anda. Terima kasih. Kita juga menerima kunjungan dari rakan-rakan yang datangnya dari Universiti Putra Malaysia UPM dan juga KPT. Terima kasih. Baik, untuk tugasan yang pertama ini sudah selesai. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa kita terus berbincang tentang peningkatan mutu sukan. Sebelum tu saya ingin tanya Iqbal. Iqbal, sukan apa yang anda aktif di kampus? Saya kalau nak kira aktif sukan di kampus saya main macam-macam. Olahraga, rugby, bola sepak, badminton. Tapi sukan meja saya adalah sukan olahraga, iaitu lumba lari. Terbaik Iqbal. Kalau di UPM setakat ni yang baru-baru ni sukan IPT itu SUKIP yang KPT anjurkan, emas 4 kali 100 meter. 4 kali 100 meter. Kita beri tepukan tahniah ucap pada Iqbal. Bukan calang-calang aktif yang berada di pentas Bicara Kampus hari ini. Liao, sukan apa yang anda aktif? Begitu juga saya sama dengan Iqbal. Macam-macam sukan adalah kampus, tapi sukan utama saya tenis dan rugby. Tenis dan rugby. Kenapa tenis dan rugby? Sebab bila saya bermain tenis ketika saya di sekolah rendah, sebab galakkan daripada ibu bapa saya untuk saya bermain tenis, dan bila saya ke sekolah beraksana penuh ketika sekolah menengah, di situ saya mula berjinak dengan sukan rugby bila saya mendapat saya mendapat dorongan daripada jurulatih ketika itu. Pencapaian terbaik, Liao? Pencapaian terbaik dalam tenis mewakili negeri Perak ke kejohanan remaja kebangsaan dan mendapat peringkat gangsa. Baik, tahniah juga kepada Liao. Jarang kita dapat menumbuhkan mahasiswa yang aktif dalam bidang tenis khususnya. Tenis memang suka kita nak cari atletnya. Baik, kita dah faham Iqbal dan juga Liao ni aktif dalam bidang sukan. Sekarang ni secara peribadi, saya beri peluang Liao dahululah. Untuk anda menganalisis tentang mutu sukan negara hari ini. Silakan. Pada pendapat saya, mutu sukan hari ini sebenarnya telah meningkat
daripada 5 tahun sebelum sehingga ke sekarang. Tapi ketika peningkatan sukan pada tahap Olimpik sekarang ni, sebenarnya pasukan negara sekarang ni memerlukan pelapis daripada golongan mahasiswa daripada KPT juga untuk dijadikan sebagai pelapis dan platform untuk berjaya di Sukan Olimpik yang akan datang. Supaya kita punya atlet ni Berpanjangan, ya. Berpanjangan. Baik, Iqbal, bagaimana? Mutu sukan negara? Okay, bagi saya, Saudara Syam, apabila kita cakap tentang mutu sukan negara, saya melihat kepada pelbagai aspek. Antaranya atlet sendiri, kualiti atlet, kualiti penganjuran, prasarana yang kita sediakan dan sebagainya. Tapi apabila kita melihat sejak kebelakangan ni, mutu kita meningkat, cumanya kualiti atlet kita tak mampu lagi nak bersaing ke peringkat luar. Kita tidak bersaing kerana atlet luar negara lebih cepat berkembang ataupun kita... Mungkin salah satu faktor. Salah sebab satu faktornya. Mungkin kemajuan atlet di luar negara lebih cepat berbanding daripada di Malaysia. Baik, terima kasih Iqbal. Baik Doktor, ini pandangan daripada mahasiswa yang aktif dalam sukan di universiti. Mereka kata mutu sukan sudah berkembang tapi belum cukup lagi untuk menewaskan ataupun mengalahkan pasukan-pasukan dari luar negara. Dari sudut pandangan Doktor sendiri, bagaimana penilaian terhadap mutu sukan negara? Silakan Doktor. Pandangan tu betul, tetapi ada lagi perlu diperbetulkan. Silakan. Sebagai contoh, kalau dikatakan mutu sukan di Malaysia, terutamanya di peringkat institusi pengajian tinggi, sekarang ni kalau dibandingkan pencapaian-pencapaian yang lalu, sebagai contoh ASEAN Youth Games, sejak diperkenalkan 20 tahun yang dulu, Malaysia tak pernah menjadi juara. Dan pencapaian tertinggi Malaysia pada ketika itu ialah 10 pingat emas. Tetapi sejak adanya sistem pengurusan dan pengujudan bahagian sukan di KPT dan dengan adanya penyelarasan dan kerjasama daripada peringkat IPT, semua IPT, kita telah menunjukkan dan telah membuktikan bahawa kita ni tidak jauh ketinggalan dan kita telah berjaya menjadi juara semasa sukan Universiti ASEAN yang baru lepas ini di masa di Laos. Itu satu pencapaian yang amat baiklah. Kalau sebelum ini hanya Indonesia dan Thailand yang menjadi juara. Kita tak pernah jadi juara. Sebelum itu kita pernah jadi juara di peringkat negeri saja, negara. Tahun 2008 nanti orang kata ini juara kampung. Tetapi kita telah buktikan kita bukan saja juara di kampung, juga kita telah menjadi juara di negara ASEAN, peringkat ASEAN. So peringkat ASEAN kita telah mula digeruni. Itu merupakan satu pencapaian yang amat baiklah. Nanti tahniah lagi kepada atlet-atlet yang telah membantu kita menjadi juara. Baik, terima kasih Doktor. Maksudnya kita perlu ucapkan tahniah kepada atlet-atlet yang telah pun mengharumkan nama Malaysia di Sukan Universiti ASEAN yang diadakan di Laos. Baik, tak pernah juara, akhirnya kita juara. Hasil daripada pelan pembangunan yang diwujudkan di bawah KPT sendiri untuk melahirkan atlet yang berkualiti. Baik, Iqbal, tentang perbezaan antara kualiti atlet muda di peringkat IPT dan juga atlet-atlet yang mewakili negara. Ada sebilangan yang mengatakan kita berjaya melahirkan atlet muda yang bagus, yang menang di peringkat antarabangsa, menang di peringkat remaja dunia dan sebagainya. Tetapi apabila dibawa ke peringkat senior, contohnya, mereka mula tenggelam. Mengapa isu ini berlaku? Okey, pada pandangan saya, ini pandangan peribadi saya. Apabila saya melihat bila KPT kata kita nak keluarkan almost 30% atlet negara yang mewakili Malaysia lahir daripada KPT. Tapi sebenarnya atlet-atlet yang lahir daripada KPT ni memang kita capai sasaran 30%. Cumanya atlet yang lahir daripada KPT ini adalah atlet yang memang sememangnya atlet negara. Maknanya bukan KPT yang betul-betul didik ataupun bentuk atlet tu. Maknanya atlet datang daripada, contoh dia daripada Bukit Jalil, daripada MSN, Majlis Sukan Negara. Memang atlet yang sambung belajar. Memang atlet yang sambung. Ini maknanya apa, bila kita kata 30% tu, itu bukan jinin 30% yang KPT lahirkan. Itu memang adalah dia macam peralihan. Okey, dulu atlet negara tapi dia masa sekolah. Bila ke peringkat universiti, atlet negara tapi masa universiti. Dan bila peringkat universiti kita pakai nama KPT lah. Cumanya kita, apa yang kita harapkan ialah atlet yang betul-betul daripada KPT, yang bukan daripada MSN, yang bukan daripada Bukit Jalil, memang lahir daripada IPT sendiri dan IPTS, yang mewakili negara. Maksudnya sebelum ni tidak terlibat. Dia tidak terlibat langsung dengan potensi itu dipupuk dengan pasti di IPT sendiri. Di IPT. Doktor, bagaimana keadaan ni dengan pandangan pandangan tu betul juga. Tetapi daripada peringkat awal lah. Memang peringkat awal ni kita banyak bersama dengan IPT. Tapi kita perlu lihat daripada sudut lain. Sebelum ini, misalnya contohnya atlet-atlet daripada sekolah sukan. Selepas habis SPM, mereka tak tahu hala tuju ke mana. So IPT mengambil tindakan dengan bersama dengan semua sekolah-sekolah sukan.
kita beri laluan yang mudah kepada atlet-atlet yang telah digerung. Untuk melahirkan atlet dia dah umur 18 tahun itu peranan ramai orang lah, terutamanya peringkat sekolah-sekolah, kerana mereka inilah yang dididik pada awal. KPT ambil anak angkat lah 18. Tetapi dalam pencapaian akhir-akhir ini kita juga KPT juga telah IPT bukan KPT. IPT juga telah berjaya melahirkan atlet-atlet mereka sendiri. Sebagai contohnya pemain-pemain bola sepak Amer, Ruben, itu dah lahir semasa mereka di dalam IPT universiti. Sebelum ini mereka tidak menyerah. Tapi dengan adanya peluang yang diberi oleh institusi pengajian tinggi melalui dasar pengulangan sukan IPT, kita telah dapat meningkatkan pencapaian mereka. Jadi ini merupakan satu pencapaian yang amat baiklah yang kita buat melalui IPT. Tapi perlu diingat juga di sini, pencapaian itu kita tidak bergerak secara bersendirian. Di dalam dasar pembangunan sukan institusi pengajian tinggi, kita telah jelas dalam itu nyatakan kita memerlukan kerjasama daripada NGO, daripada persatuan, daripada Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pelajaran. Nah, ini kita ada networking, jaringan kerja. Kalau sampai universiti saja nak buat, peringkat IPT saja nak buat, memang sukarlah. Baik, saya tertarik. Kalau masuk universiti baru nak dipupuk, maka agak lambat. Liao, macam mana kita nak meningkatkan mutu sukan negara kalau lewat kita mengenal pasti potensi yang ada dalam diri seseorang atlet? Pada pendapat saya rasakan bahawa setiap universiti, setiap IPT perlu ada perlu ada kepakaran. Maksud saya, setiap IPT sekurang-kurangnya mereka memerlukan pensyarah ataupun ahli sukan yang mempunyai jurusan sarjana muda dalam sains sukan. Sekurang-kurangnya mereka tahu macam mana kita nak membina dan untuk bermula daripada kosong hingga berjaya mewakili negara. Sekarang ni ada atau tidak? Sekarang ni bukan semua universiti ada, tapi kadang-kadang universiti yang ada pun mungkin pegawai sukan. Pegawai sukan mereka mungkin daripada latar belakang sukan, mungkin mewakili negara. Tapi mereka biasanya bercakap dan melatih melalui pengalaman. Dan mereka tidak mengikut apa yang sains sukan yang diaplikasikan untuk mereka berjaya daripada kosong hingga berjaya mewakili negara. Dan sebab yang kedua, saya rasakan bahawa infrastruktur memainkan peranan penting. Sebab bila infrastruktur yang ada dan keadaan yang standardized, dia akan menarik orang yang untuk orang mahasiswa untuk bersukan dan secara langsungnya dia akan memupuk budaya sukan di situ dan dia akan menyerlah daripada kejohanan-kejohanan yang ada. Yang disediakan di peringkat IPT ataupun di peringkat kebangsaan. Ya, betul. Sila tambah sikit. Baik, silakan. Okay, bila saudara Liao bercakap tentang kualiti jurulatih dan sebagainya, saya ini sepengetahuan saya, di Korea dulu bila kita punya pasukan bola tahun 1970, tahun zaman Mutahari sebagainya, pasukan Korea, pasukan bola sepak Korea tu kita punya belasan je, 3-0, 4-0. Tapi bila dah zaman sekarang dah berubah tahun 2000 ke atas, Korea dah mencapai tahap sampai dia kata jauh meningkat tempat ketiga Piala Dunia tahun 2000 tak silap. Ini sebabnya mereka ada menumbuhkan satu universiti sukan. Universiti sukan ni dia berperanan sebagai dia nak mendidik atlet-atlet mereka secara ilmiah dan secara sukan. Maknanya profesor-profesor mereka ialah atlet-atlet bekas atlet-atlet negara. Maknanya kepakaran mereka memang betul-betul dalam bidang mereka lah. Contoh kalau kita nak aplikasikan di Malaysia, contoh macam Nicole David, squash, Lee Chong Wei, badminton, macam itulah. Semua di Korea dia amalkan dan tidak ada kata nak jadi profesor kena ada PhD, kena ada master. Baik, terima kasih Iqbal. Universiti sukan ni saya simpan dulu Datuk. Saya akan ajukan soalan ini kepada Doktor. Sebelum tu saya ingin buka ruang kepada rakan-rakan yang hadir untuk mengajukan soalan. Siapa ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Zafir bin Musa. Baik, saya ingin menunjukkan satu soalan. Apakah usaha KPT bagi membantu memperbanyakkan lagi atlet di kalangan mahasiswa yang mewakili negara selain meningkatkan kualiti atlet tersebut? Baik, terima kasih soalan yang baik. Saya buka lagi peluang untuk soalan yang kedua. Siapa? Silakan. Saya Nusyadah binti Abdul Rahman dari Universiti Putra Malaysia. Baik, soalan saya adalah bagaimana untuk seiringkan sukan dengan pendidikan ilmiah, sebab seperti yang kita tahu ramai atlet-atlet yang kalau belajar dia punya pengajian mungkin tertangguh. Jadi macam mana nak seiringkan benda tu supaya mereka habis belajar dan
terus bersinar di mata negara. Baik, terima kasih. Dua soalan yang baik, tapi kita simpan dahulu soalan ini. Kita beri ruang panel kita untuk berehat dan berfikir. Jadi kita akan kembali menjawab soalan ini kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Doktor, jemput minum. Jemput minum. Baiklah, terima kasih kerana masih lagi setia bersama Bicara Kampus. Hari ini kita membincangkan isu mengenai peningkatan mutu sukan. Sebelum berehat sebentar tadi, kita telah pun memberi ruang kepada sahabat-sahabat kita yang ada di studio hari ini untuk mengajukan soalan. Satu soalan dari wakil siswa, satu dari wakil siswi. Tentang yang pertama dari wakil siswa kita adalah usaha KPT untuk membanyakkan ataupun meramaikan lagi atlet dari kalangan mahasiswa yang bagus. Apakah usaha? Sebelum ini memang jawapan soalan khusus tu, Doktor. Tapi sebelum tu, saya nak tanya dari sudut pandang pemimpin pelajar. Iqbal, macam mana Iqbal? Apa yang KPT sediakan ni, adakah sudah cukup ataupun tidak cukup untuk melahirkan atlet dari kalangan mahasiswa? Okey, dari segi penganjuran sukan, saya kira dah mencapai tahap mutu yang seperti yang kita hendakkan. Sebab sebelum ni di peringkat IPT pun paling tinggi saya kira MASUM, iaitu Majlis Sukan Universiti, iaitu, tetapi kelemahan MASUM ni ia hanya melibatkan atlet-atlet dari kalangan IPTA sahaja. Mana 20 IPTA bertanding dalam kejohanan MASUM lah. Dan baru-baru ni KPT telah melancarkan sukan IPT, iaitu SUKIP, yang melibatkan seluruh IPT, college community, college politeknik, IPTA, IPTS. Maknanya setiap institusi pengajian tinggi di Malaysia bertanding dalam satu pentas. Maksudnya ruang untuk dia lagi besar, dibuka dengan lebih luas. Dan kualitinya turut dijaga, yang mana dia hanya dilakukan sebanyak 2 kali setahun. Sama macam 2 tahun sekali, sama macam Sukma lah. Sama macam Sukma. Dia punya, maknanya dia punya standard tu, dia ada high standard punya kapasiti lah. Baik, Liao, macam mana? Saya bersetuju dengan apa yang Saudara Iqbal cakap sebentar tadi untuk sukan IPT. Sukan IPT sebenarnya telah membuka ruang kepada banyak mahasiswa untuk bertanding dan melihat pemain ataupun atlet-atlet yang lebih bagus daripada mereka, dan mereka belajar daripada situ macam mana nak jadi lagi baik untuk bersaing seiring dengan atlet-atlet yang mewakili negara. So, persaingan ni penting untuk majukan prestasi. Persaingan yang sihat dan penting, dan persaingan ini sebenarnya memberi motivasi kepada pemain tersebut untuk menjadi lagi bagus dan akan cuba berusaha untuk SUKIP yang akan datang. Baik, terima kasih Liao. Doktor, itu pandangan daripada wakil mahasiswa kita. Ini adalah berkaitan usaha KPT. Selain daripada membuka ruang kepada penglibatan yang lebih besar daripada IPTS juga, college community, college politeknik dan IPTA untuk bertanding sekali, apakah bentuk langkah lain yang dibangunkan di peringkat KPT untuk melahirkan mahasiswa yang terlibat dalam bidang sukan? Dia banyak aspek yang membantu pembangunan sukan di IPT ini. Selain daripada penyertaan yang aktif daripada mahasiswa atau atlet-atlet IPT, kita juga memberi galakan kepada yang bukan atlet untuk bersukan sebagai program warga sihat. Kerana ini penting, kerana mereka ini yang menyokong. Bila sebut tentang sukan, dia tidak semestinya dia berlari sahaja. Yang sukarelawan juga adalah yang terlibat dengan sukannya, dia panggil orang yang aktif dalam sukan. Ini penting. Yang kedua, sebelum 2009, sebelum kita wujudkan dasar pemasukan, ramai orang katalah IPT adalah kubur atlet. Mana masuk universiti, masuk IPT, sukan dia habis. Kerana tidak ada kesinambungan dan sokongan daripada pihak pengurusan IPT itu. Tetapi dengan adanya dasar sukan, dasar pemasukan IPT, pada yang dilancarkan pada tahun 2009, dalam itu dijelaskan apa peranan IPT untuk membangunkan sukan. Dan selain memberi kelonggaran jalan hijau, laluan green lane, laluan kemasukan mudah kepada para atlet, kalau mendapat CGPA 2 jika mewakili negara boleh masuk melanjutkan pelajaran. Mereka boleh memilih bukan sahaja untuk sains sukan, tetapi juga apa jenis
pengajian yang mereka ingin saya beri, asalkan dia layak lah. Kalau wakil negeri CGPA-nya 2.5 sudah layak. Maksudnya KPT ini tidak membunuh, tapi kita mengembangkan lagi. Kita mengembangkan. Dan saya pada itu juga seperti sebut tadi macam infrastruktur sukan. Saya rasa dibandingkan peringkat negeri di IPT, kemudahan infrastruktur sukannya lebih baik dan beberapa kejohanan peringkat negara dan peringkat antarabangsa seumar sebagainya dia menggunakan kemudahan sukan dari di IPT yang sedia ada. Mana ini antara faktor-faktor yang membantu membangun. Tapi ini juga tidak cukup kalau tidak ada penglibatan daripada mahasiswa sendiri yang untuk meneruskan sukan mereka. Kerana tanpa pelibatan mahasiswa ini tidak infrastruktur itu tak bermakna lah. Selain daripada itu ada beberapa faktor yang lain yang mendorong ialah pegawai-pegawai sukan. Saya ingin beri kredit lah, kepujian kepada pegawai-pegawai sukan kerana komitmen mereka. Kerana orang yang bekerja di bidang sukan ini, dia waktu kerjanya hujung minggu, Sabtu minggu ataupun selepas petang. Masuk orang bekerja, dia bekerja. Masuk orang berehat, dia bekerja. Masih bekerja lagi. Masih bekerja lagi. Macam saya lah, tadi ada hujung minggu tidak ada. So ini merupakan ada faktor-faktor. Tapi yang lebih penting pada itu ialah sokongan dari pihak pengusaha atasan, peringkat-peringkat IPT yang memahami. Kalau dahulu kita dengar ramai bicara-bicara mengugut pelajar-pelajar, kau nak belajar ke kau nak main. Tapi sekarang ni isu-isu tu tak ada lah. Adalah satu-satu kes yang kita pencil lah. Tapi terpencil. Tapi apabila dengan campur tangan daripada IPT, KPT, sebab perkara ini telah tenggelam lah. Baik. Terima kasih Doktor. Jawapan yang lengkap, maksudnya KPT menyediakan segala-galanya untuk mahasiswa aktif dalam bidang sukan. Terpulang pada mereka, mahu ataupun tidak. Soalan ini saya pulangkan kepada anda semua, sama ada mahu menjadi atlet ataupun tidak. Bila berkata tentang di IPT, maka akan terkuburlah potensi seseorang atlet. Perkara ini, fahaman ini telah menjadi satu budaya. Maka pergilah kepada soalan yang kedua. Ketakutan mereka untuk seiringkan kejayaan akademik mereka ini dengan prestasi sukan sebagai atlet, pelari pecut. Iqbal, bagaimana sebenarnya anda boleh nasihatkan sahabat-sahabat anda ni untuk mengimbangkan kedua-dua kemahiran ini? Sila. Okey, secara peribadinya saya pun ada ramai rakan-rakan yang memang terlibat secara aktif dalam bidang sukan. Pagi kelas dan petang pergi training, kadang-kadang malam pun ada training. Jadi bila saya lihat pun memang agak sukar untuk mereka mengimbangkan antara pelajaran dan latihan. Tapi apa yang boleh IPT atau kementerian membantu mereka ni adalah untuk mengenal pasti bidang-bidang yang betul-betul mereka berkemampuan untuk menyambung pengajian di IPT. Maknanya tak adalah. Contoh kalau kita dah tahu dia tiap hari training, siang malam petang, kita bagi dia ambil biomedik, kita ni yang perlu masuk maknanya atas kemampuan dia, maknanya dia boleh seimbangkan dengan latihan dia dan masa dia belajar lah. Maknanya Liao secara peribadi, bagaimana pengurusan masa anda? Pengurusan masa sebenarnya bila kita nak imbangkan sukan dan pelajaran, sudah semestinya kita kena imbangkan dua-dua. Bila kita ada masa untuk belajar dan sudah semestinya kita ada masa untuk bersukan. Dan bagi saya untuk imbang kedua-dua benda tu tidak ada masalah kerana sebelah pagi sampai ke petang saya akan ke kelas ataupun mungkin ke kuliah, ada projek apa. Dan petang sampai ke malam saya akan gunakan untuk bersukan, pergi ke gym ataupun untuk bermain tenis, bermain rugby dan sebagainya. So saya memang dah fixkan masa saya bila untuk main dan bila untuk belajar. Dan kalau saya rasakan bahawa saya ada kejohanan seminggu, saya akan cuba untuk catch up balik apa yang dah tinggal ketika saya tak ada. Sebab saya dah mula pegang pada konsep ni sejak daripada sekolah menengah lagi. Sebab saya daripada sekolah asrama penuh, sekolah menengah sains Datuk Azlan Shah. So memang kita orang dalam sekolah tu banyak pemain-pemain negeri yang ada dalam tu dan mereka memang excel, memang mereka menonjol dalam pelajaran dan ada beberapa orang telah ke luar negara di bawah tajaan JPA. So daripada sana saya dah dapat satu konsep yang we don't study hard, we study smart. Tidak semestinya kita kena belajar semua, tapi kita belajar apa yang patut dan apa yang kita boleh guna. Yang penting disiplin. Disiplin kita terhadap masa. Doktor, ini soalan ni memang khas Doktor tentang kalau atlet itu memang atlet negara dari MSN contohnya, apabila mereka masuk ke kampus, ramai yang hanya mengambil minimum subjek
di universiti untuk mengelakkan berlakunya pertindihan jadual waktu latihan dan juga kelas. Tapi untuk mahasiswa biasa yang bila masuk universiti melalui laluan biasa, kemudian baru aktif dalam sukan, adakah mereka layak juga atau digalakkan untuk melakukan perkara yang sama? Okey. Ini sebenarnya disebut tadi pasal disiplin kan. Itu perkara yang penting lah. Bagaimana kita menyusun masa sebagainya. Orang yang tak bersukan pun kalau tak ikut, tak ada disiplin diri, tidak ada jadual belajar, rehat sebagainya, mereka juga tidak akan mendapat pencapaian yang baik. Dan kita juga telah melihat kejayaan-kejayaan di luar. Atlet-atlet negara yang berjaya seperti Dr. Natasha, Dr. Jagatesa, itu orang sukan yang telah berjaya sampai dapat PhD, Dr. Daton, Datuk Barina, semua orang yang telah berjaya kan. So ini adalah salah satu perkara yang telah membantulah. So mengenai orang-orang yang pelajar-pelajar yang mula aktif di peringkat IPT kerana ada kemudahan-kemudahan di IPT itu kan. Kalau ada peringkat masa luar bandar dulu mereka tidak aktif. Dan sekiranya pencapaian mereka membanggakan dan mereka boleh mewakili IPT masing-masing. Dan melalui sukan, contoh Sukip tadi, apabila kita ada persaingan yang sihat, yang hebat, lebih luas, mana mereka akan terpilih lah kalau mereka bagus. Dan ketika itu, segala kemudahan yang ada pada atlet negara, mereka boleh dipertimbangkan sebagai contoh beasiswa sukan, jadual anjal dan sebagainya. So ini memberi sebagai galakan kepada ini. Dan kita juga di peringkat IPT, selalunya IPT akan berikan keutamaan untuk duduk di asrama kepada pelajar-pelajar yang aktif. Itu salah satu kelebihan yang membantu atlet-atlet negara. Selain pada itu, melalui dasar sukan juga, kita ada sedikit kelonggaran. Membenarkan satu, pelajar itu mengurangkan bidang pengajian yang diambil. Yang kedua, jadual anjal. Yang ketiga, dia boleh melanjutkan tempoh pengajian. Kalau misalnya kalau kawan-kawan lain 4 tahun, dia boleh sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Selagi dia ingin memberikan sumbangan pada negara. Dan dibiayai sepanjang tempoh itu. Ada beasiswa. Ada beasiswa dan ada allowance yang mereka akan dapat untuk membantu. So ini dengan adanya beasiswa dan allowance ini meringankan beban mereka. Taklah fikir nak belajar, nak cari duit dan sebagainya. Ada kan pelajar begitu kan. Maksudnya tidak ada perkara yang perlu ditakutkan. Tak ada perkara yang perlu ditakutkan. Kementerian melalui EIPT sentiasa melihat kebajikan atlet-atlet inilah. Baik, terima kasih Dr. Liao. KPT sudah menyediakan pelbagai dasar, pelbagai plan untuk menarik minat mahasiswa melibatkan diri dalam bidang sukan. Isunya, bagaimana mahasiswa menggunakan segala kemudahan ini untuk mengoptimumkan potensi mereka. Silakan. Okey, seperti yang Doktor cakap sebentar tadi, semuanya berkait rapat dengan disiplin diri sendiri. Bila kita ada keinginan untuk membuat sesuatu, semestinya kita akan cuba untuk mendapatkannya. Bila KPT dah menyediakan apa yang patut, dan kini daripada pihak kami sebagai mahasiswa, semestinya kami kena menggunakan sebaiknya apa yang disediakan. Dan bukan hanya meletakkan tepi dan hanya menumpukan kepada pelajaran. Bagi saya, sukan sebenarnya membina jati diri kita. Jati diri dan disiplin. Bila kita bersukan, kita dah sebenarnya memupuk perpaduan dan secara tidak langsung dia membina jati diri kita untuk menjadi lebih kuat dan untuk boleh berdikari. Dan yang paling penting, kalau terlibat dalam sukan pada negara, boleh mengharumkan nama negara. Betul. Okay, satu perkara yang penting dalam cara ini kan. Kalau kita lihat atlet biasa, dia bersukan, dia bawa beg dalam tu penuh dengan alat sukan. Tetapi atlet IPT, selain pada membawa alat sukan, dia bawa buku. So masa waktu rehat itu dia boleh baca. Ini satu perkembangan yang bagus lah kan, kalau banding dengan atlet negara. Satu lagi, atlet IPT ni, itu dia panggilkan the thinking athlete. Dia atlet yang berfikir, menggunakan akal fikiran semasa main. Kerana kekuatan game ini, kelebihannya daripada akal. Bukan kepada kekuatan fizikal sahaja. So kelebihan itulah yang kita nak terapkan kepada the thinking athlete ni, atlet daripada IPT itu. So saya sokonglah Liao akan menjadi contoh yang baiklah untuk rakan-rakan. Kita mahu melahirkan atlet yang bukan sahaja hebat fizikal, tapi juga kognitif dan pemikiran mereka, mengatur strategi dan sebagainya. Iqbal, masih mengenai bagaimana mahasiswa menghargai segala 1001 kemudahan yang disediakan di peringkat IPT untuk mereka. Pada pandangan anda secara peribadi,
Anda rasa mereka menyambut baik, menggunakan dengan secara optimum ataupun masih lagi pada tahap yang lemah? Okey, kalau di IPT ataupun beberapa IPTS yang lain, KPT telah menyediakan satu platform yang orang kata khusus dan orang kata sangat lengkap secara holistik lah. Maknanya mereka telah menyediakan satu kita panggil PKS atau projek Pusat Kecemerlangan Sukan dan PST, Pusat Sukan Tumbuhan. Yang mana projek-projek ini telah diberikan atau diturunkan kepada IPT untuk digerakkan di universiti masing-masing. Maknanya contoh kalau di UPM kita punya PKS adalah sukan rugby. Jadi bila setiap petang mereka akan ada training dan integrasi antara kolej-kolej tu, maknanya semua pelajar terlibat. Tak semestinya daripada kolej yang hebat rugby saja. Maknanya semua pelajar berpeluang untuk menyertai projek kecemerlangan sukan tersebut. Maksudnya sambutan yang diberi baik? Sangat baik. Liao, sambutan diberi di IPTS contohnya bagaimana? Baik. Di IPTS pula, kita orang sekarang ni Pusat Sukan Tumpuan untuk Lawan Pedang di Nilai Universiti. Dan buat masa ni pembangunan sedang dijalankan untuk menaik tarafkan tempat untuk lawan pedang, dan saya pasti selepas ini tentu sambutan akan lebih baik kerana Nilai Universiti sendiri menawarkan beasiswa penuh untuk atlet-atlet daripada seluruh negara, sekurang-kurangnya mewakili negeri ataupun negara. Sambutannya baik. Baik. Mereka kata sambutan baik, infrastruktur digunakan dengan baik. Jadi doktor mungkin ada soalan nak ajukan kepada mereka tentang penggunaan infrastruktur dari segi melahirkan atlet. Okey, sebenarnya di sini bukan saja pihak pengurusan yang mempunyai peranan yang penting, tetapi di kalangan mahasiswa juga ada peranan. Mereka menggalakkan rakan-rakan. Kita fokus kita kepada atlet yang bersukan. Tetapi rata-rata 70% hingga 80% masih ada lagi rakan-rakan, saudara-saudara yang tidak bersukan. Dan ini peranan yang perlu dimainkan oleh pemimpin-pemimpin dan juga atlet-atlet lah untuk menarik minat rakan-rakan. Kerana melalui sukan ini kita ada satu lagi kemudahan. Ketika mahasiswa itu bersukan, mereka boleh dapat tuition free. Mereka boleh minta kelas ulangan. Kelas ulangan. Dan kita pernah juga laksanakan ketika waktu peperiksaan. Pelajar itu mengambil peperiksaan di venue kejohanan itu. So ini perkara-perkara yang kita telah cuba mendekati mahasiswa. Kalau dengan itu segala kemudahan itu, dan sepatutnya perkara ini boleh menarik lebih ramai lagi pelajar-pelajar mahasiswa-mahasiswa yang tidak bersukan ke arah sukan. Kerana kajian-kajian juga menunjukkan orang yang tak bersukan ini juga tak mesti pencapaiannya cemerlang. Baik. Malah ada yang pelajar-pelajar yang terlibat dengan sukan, keputusannya lebih baik. Kerana mereka ni telah mendapat pendedahan yang begitu luas. Kalau pergi ke luar negara, mahasiswa-mahasiswa yang tak terlibat sukan, payah dapat. Tetapi kalau atlet-atlet macam Nek Kebal, beberapa negara dah dia dah pergi dah ni. So ini membuka minda mereka. Betapa luasnya dunia ini. Banyak lagi perkara ilmu-ilmu yang kita perlu terokai. Bukan hanya di kampus yang amat terhad ruang lingkupnya. Baik, terima kasih Doktor. Kebal, tentang sukan-sukan yang dianggap eksklusif seperti squash, bowling, golf, ada yang mengatakan sukan-sukan ini eksklusif, mahal dan sebagainya. Jadi bagaimana anda sebagai pemimpin mahasiswa ingin menggalakkan mereka terlibat dalam sukan-sukan ini? Okey, kalau di peringkat IPT di UPM, kita memperkenalkan kita panggil kursus kurikulum berkredit. Maknanya kita wajibkan setiap pelajar mengambil satu kursus kurikulum dalam bidang sukan dan satu lagi dalam bidang sukarelawan. Maknanya kita menawarkan bidang-bidang eksklusif ni. Contoh yang tak ada universiti lain, equestrian, golf, renang, bowling dan sebagainya. Jadi kita tawarkan program-program macam ni supaya kita memberi pendedahan kepada mahasiswa di peringkat IPT. Biarpun hanya pendedahan asas. Biarpun hanya pendedahan. Dan semua fasiliti kita sediakan. Kuda kita ada, padang golf kita ada, set golf pun kita ada. Pernah main golf? Pernah main golf. Pernah main golf UPM. Berapa ramai kawan-kawan yang main golf sekali? Ada dalam 10 orang. Dalam 10 orang. Tapi pendedahan yang dibuat untuk sukan-sukan eksklusif ni tidak terlalu meluas. Hanya kepada orang kata syarat untuk mengambil kursus kurikulum. Tapi tidak disebarkan secara luas sebab mungkin promosinya tidak meluas. Baik, terima kasih Iqbal. Baik. Saya beri lagi ruang pada sahabat-sahabat yang ada di sini untuk mengajukan soalan. Ada siapa? Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum.
Saya Nur Syafiqah Fasha daripada Nilai University. Baik Syafiqah, soalannya. Okey. Pada masa kini masih ramai daripada kalangan siswa dan siswi yang beranggapan bahawa sukan ni tidak akan membawa mereka pergi jauh dan tidak akan menjamin masa depan mereka. Jadi apakah usaha yang boleh dibuat untuk mengubah persepsi pelajar tersebut? Baik, terima kasih Syafiqah. Stigma pemikiran kita yang mengatakan sukan tak boleh bawa kita pergi jauh. Okey, itu soalan daripada Syafiqah. Ada lagi soalan seterusnya? Selamat sejahtera. Saya Bang Chow Ying dari UPM. Saya ingin menanyakan satu soalan. Baik, silakan. Okay, soalan saya adalah, apakah cara yang paling efektif bagi pelajar-pelajar yang berpotensi dalam bidang sukan untuk menyerlahkan diri mereka di IPT? Baik, terima kasih. Dua soalan ini kita simpan. Kita akan jawab selepas ini. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Bila berehat je semua. Tadi semua. Baiklah, terima kasih masih setia bersama kami berbincang tentang peningkatan mutu sukan. Sebelum berehat sebentar tadi ada dua soalan. Kita akan jawab selepas ini, tapi sebelum tu saya nak uji dahulu sahabat-sahabat yang hadir di studio. Siapa yang hadir di sini terlibat dalam bidang sukan di kampus? Boleh angkat tangan tak? Oh, 2 orang. Oh, ada 3 orang, 4 orang. Oh, ada 4 orang saja yang aktif. Selebihnya memang tak aktif ke atau macam mana? Oh, memang tak aktif. Jadi sebab itulah hadir hari ini sebab nak tahu macam mana nak aktif. Jadi ini doktor mungkin boleh bagi banyak motivasi pada mereka untuk aktif. Banyak lawan pun aktif bersukan. Dia tak jauh ni suka lawan juga. Siapa yang jadi penyokong setiap masa? Ramai tu. Ramai. Penting sukan ni untuk meningkatkan mutu sukan, kita perlukan sokongan. Baik, kita pergi menjawab soalan ni dari Syafiqah. Ini tentang stigma masyarakat. Stigma kita yang memikirkan tentang apabila terlibat dalam bidang sukan, ia tidak boleh bawa kita pergi lebih jauh. Ini adalah stigma. Sehingga kita meletakkan atau mengkelaskan sukan sebagai bidang kemahiran kedua. Kelas kedua. Iqbal, setuju ataupun tidak dengan stigma ini? Saya secara peribadi menyangkal stigma tersebut sebabnya pengalaman saya sendiri, iaitu sejak bersukan daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan sekarang di peringkat APT. Sukan ni mengajar kita satunya disiplin. Yang keduanya dia membentuk jati diri kepada atlet untuk kepada kita diri. Dan ketiganya dia membina kita punya keyakinan diri untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang kita tak duga. Maknanya kita sebelum ni kita pernah contoh kalau kita bertanding di peringkat negeri, peringkat kemasaan, dia punya pressure atau tekanan dia lagi tinggi. So kita apabila kita menyertai sukan ni, kita boleh menyerap dan kita boleh adaptasi dalam diri kita. Maknanya kita boleh membangunkan diri kita sendiri lah. Baik, maksudnya anda tidak bersetuju lah dengan pandangan stigma ini? Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Liao, kita lahirkan ramai atlet yang hebat sebenarnya. Kita ada Datuk Nicolan David, pemain squash nombor 1 dunia yang telah pun berjaya memenangi banyak gelaran dunia. Kita ada Datuk Lee Chong Wei, juga berjaya. Kita ada Azizul Hasni Awang dalam cara berbasikal, Fatihah Mustafa, dan kita juga ada Pandala Larinong. Ramai yang berjaya. Tetapi kenapa ada stigma yang mengatakan sukan tidak boleh bawa kita pergi jauh? Sebenarnya ramai dalam kalangan masyarakat yang bercakap dari segi perspektif lain. Semua orang ada perspektif yang lain, tapi mereka tidak berada dalam kita orang yang berada dalam industri sukan. So bila kita orang dalam industri sukan, kita tahu macam mana kita nak berhadapan dengan orang. Dan dalam dunia intelektual sekarang ni, bila kita sebenarnya sukan sebagai satu platform untuk kita bersedia sebelum ke alam pekerjaan. Alam pekerjaan semestinya banyak dugaan, banyak cabaran, dan satu benda yang tidak akan cukup untuk kita bila dah bekerja, masa. So dari sinilah kita belajar macam mana kita nak mengatur masa untuk masa depan. Seperti yang doktor cakap dekat saya sebentar tadi, what is next? Kita kena ada perancangan sekarang untuk masa depan. Dan bila daripada sukan inilah yang kita akan melatih diri kita untuk berfikir secara pantas dan multitasking. So bila masyarakat ada golongan yang berfikiran bahawa sukan diletakkan sebagai prioriti yang kedua,
mereka haruslah berfikir secara terbuka dan dari segi perspektif lain dan tidak harus berada di bawah satu tempat dan berfikir dari pemikiran tersendiri. Mungkinkah mereka menilai dapat pergi ke depan ataupun tidak itu hanya kepada keupayaan untuk mewakili negara? Adakah ini puncanya, Doktor? Ini sebenarnya kita perlu melihat sukan itu dalam perspektif yang lebih besar. Sukan ini adalah satu industri dan satu profession yang perlu diterokai. Dalam pendapatan negara, hampir 20% hasil datang daripada sukan. Dan nak cepat kaya jadi jutawan, sukan. Kalau jadi macam saya jadi pegawai kerajaan dan nak pension dah, belum dapat jadi cecah 1 juta lagi. Kalau cecah 1 juta nanti BPI cari saya. Tetapi sukan, melalui sukan, kena perkembangan industri memang boleh mempercepatkan kita menjadi jutawan. Contohnya Nicole David dah jutawan, Chong Wei dah jutawan. Ramai lagi yang cuma ada yang diheboh-hebohkan, diwar-warkan ialah atlet-atlet yang duduk kursi roda untuk dapat perubatan. Kan seolah tidak ada kebajikan bagi mereka. So perkara-perkara inilah yang kita perlu betulkan persepsi ini. Kerana sukan ini memberi ruang pekerjaan yang amat luas. Terutama dari segi industri sukan. Sebut saja apa kalau nak bersukan, apa benda yang nak ada industri pada kita? Pakaian, kasut, baju, alat mainan. Kalau basikal tu, basikal biasa harganya 200-300 je. Basikal sukan 30,000. Macam beli kereta. Satu industri macam beli kereta, lebih mahal daripada kereta. Kereta tekan minyak je. Basikal kena kayu. Dan dia juga memberi, seperti Liao juga tadi, memberi kesihatan pada kita sukan ini. Kalau badan sihat, otak cergas. Bila otak cergas, kita dapat menghasilkan mutu kerja yang lebih baik. Dan selalunya bila kita buat temu duga untuk pengambilan, saya dapat membezakan antara orang yang aktif kurikulum terutama sukan dengan orang yang tidak aktif. Dari segi pandangannya, dari segi penilaian dia pada satu aspek yang di luar bidang dia, jangan berbeza. Seorang sukan ni dia ada level of confidence, tahap keyakinan diri yang amat menyelah. Terutama macam Kebal ni dah biasa dengan peringkat negara-negara ASEAN. Kalau orang tak bersukan, dia berdepan dengan negara peringkat antarabangsa, mungkin ada satu stigma bagi dia kan. Keyakinan diri itu lebih rendah daripada orang yang bersukan. So bandingkan tengok orang yang bersukan. So saya rasa persepsi inilah yang kita perlu war-warkan. Dan yang penting tadi disiplin. Tapi orang bersukan ni lebih disiplin pada orang yang tak bersukan. Kerana orang yang tak bersukan dia tidur, dia kata lambat lagi nak exam, dia tidur rehat banyak. Orang bersukan dia aktif, lalu dia kan nak kerja jadual dia nak kerja tu, dia menyusun masa, pengurusan masa yang lebih baik datang daripada tekanan itu wujud hingga menyebabkan mereka menjadi disiplin. Lebih disiplin. Terima kasih, Doktor. Saya nak tambah daripada Doktor. Silakan, Liao. Daripada sukan jugalah dia memberi peluang kepada mahasiswa yang aktif bersukan untuk belajar, melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, untuk ke ijazah dan juga ke sarjana mula dan sebagainya. Seperti saya sekarang ni, tanpa sukan saya tidak rasa saya mampu untuk sampai ke tahap ijazah sekarang ni. Dan sebab sukan jugalah yang menaikkan jati diri saya dan memberikan saya satu keyakinan untuk saya berdepan dengan masyarakat sekarang ni. Baik, terima kasih. Baik, soalan yang kedua, kita ada baki beberapa minit lagi ni, Iqbal, tentang cara efektif untuk menonjolkan potensi, bakat dan mengenal pasti bakat yang terpendam dalam diri mahasiswa ni. Sila. Okay, bagi saya untuk membina kemahiran insaniah yang ada dalam diri tak semestinya melalui sukan. Banyak lagi platform-platform lain, contohnya kepimpinan, kebudayaan dan bakat-bakat yang berbeza ni kita perlu raikan. Maknanya kita tak semestinya dalam satu kolej tu semua kena bersukan. Maknanya ada yang pandai menari, ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai berdebat. Kita kena raikan perbezaan ini. Jadi pelbagai platform perlu diwujudkan untuk mengenal pasti potensi-potensi yang ada supaya kita dapat kembangkan pelajar-pelajar ni ke peringkat lebih tinggi. Baik. Dan saya ada nak tambah sini. Baik, sila. Okey. Untuk promosikan sukan ni, pada pendapat saya, bila kita dah berada di IPT, ibu bapa juga memainkan peranan penting. Ibu bapa haruslah mendorong dan menggalakkan anak-anak mereka untuk lebih aktif dalam bersukan. Secara tidak langsung, benda ni sebenarnya memberikan mereka aktiviti di IPT dan menjadikan kehidupan di universiti yang lebih indah. Ada benda untuk dibuat. Dan bila
ibu bapa menyokong anak-anak untuk bersukan, semestinya mereka akan bersedia untuk menyalurkan bantuan dari segi kewangan. Dan sukan mana-mana pun perlukan kewangan, seperti kalau main bola pun kena dekat kasut bola. Bila ibu bapa dah memberi sokongan, anak tu akan rasa lagi menjaga motivasi untuk berjaya di IPT. Baik, terima kasih Lau. Doktor, di peringkat KPT, bagaimana untuk kita cara yang efektif untuk menarik minat mereka, menonjolkan diri mereka dalam bidang sukan? KPT saya memberi sokongan dan segala kemudahan, ruang untuk pelajar mahasiswa melibatkan dalam sukan telah disediakan. Segala kemudahan-kemudahan. Cuma dalam tu dasar. Kemudahan-kemudahan itu untuk student, untuk para mahasiswa. So kalau misalnya badminton tu, kalau pegawai tengah main badminton, student datang untuk bermain, pegawai kena berhenti. Tetapi sekiranya pelajar tengah bermain, pegawai datang, pegawai kena tunggu. So jangan terbalik. So perkara-perkara ini, segala kemudahan-kemudahan sukan info-sukan di universiti, di IPT adalah untuk mahasiswa, untuk pelajar, bukan untuk pegawai. Pegawai menumpang, bukan mahasiswa, bukan pelajar yang menumpang. Itu perkara ini perkara pokok yang perlu semua orang kena faham. Okey, itu. Mana peluang tu dah ada, dah terbuka. Itu peluang serah kepada mahasiswa-mahasiswa, serah pada pemimpin-pemimpin. Bagaimana nak menarik minat-minat rakan-rakan yang tidak bersukan. Yang juga seperti dibuat lain tadi, kurikulum yang lain. Benar-benar perkara ini semua membantu. Tapi bagi saya, sukan, saya lihat sukan itu amat perlu dan penting. Walaupun mereka bukan atlet negara, bukan atlet negeri, sukan adalah untuk semua. Baik. Dan wajar semua orang terlibat. Kalau dapat 100%, 100% warga KPT, warga IPT terlibat dengan sukan. Baik, terima kasih Doktor. Kita beri tepukan kepada ketiga-tiga ahli panel kita. Jadi, apa yang dapat untuk kita simpulkan adalah sukan ini memang satu bidang yang mampu untuk meningkatkan lagi karakter dan juga keupayaan seseorang mahasiswa. Tetapi, apa yang lebih penting adalah untuk meningkatkan mutu sukan negara, keberterusan penglibatan mahasiswa ini. Bukan sahaja sebagai atlet, malah juga sebagai penyokong, sebagai mereka yang terlibat dan belajar dalam bidang sukan itu sendiri perlu untuk dipupuk dan disediakan. Peluang, ruang, segalanya telah diberikan. Kita dengar doktor sebentar tadi telah pun menyeraikan 1001 kemudahan, jadi terpulang kepada anda untuk menggunakan peluang-peluang yang telah disediakan. Jadi semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dari Universiti Nilai, UPM dan juga KPT. Tepukan kepada diri anda. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk kekal bersama Bicara Kampus minggu hadapan. Kita akan membawa isu-isu dan kita akan mengupasnya dari sudut pandang pemimpin mahasiswa kita. Semoga berjumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.